Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Setelah kita berehat ujung minggu, Wanita hari ini kembali bersama dengan anda jam 12.30 hari ini untuk membuka minggu anda di hari Isnin. Dan hari ini satu lagi topik menarik kami akan bawakan kepada anda dengan senyuman, dengan ceria. Saya Farid Ahmad dan juga Syaira Izzati akan bersama dengan anda. Namun sebelum itu kita ingin berkongsi sedikit berita sedih bersama dengan anda. Betul, dan saya rasa ramai di antara kita yang dah pun baca di dada-dada akhbar ataupun dah baca di media sosial pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alustar Kedah malam tadi. Terdahulu media melaporkan bahawa beliau menerima rawatan, mula-mulanya katanya mual dan juga muntah, dan doktor juga mengesahkan bahawa beliau menghadapi pendarahan otak, dan ketika ini juga beliau Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di Pontian, Johor. Dan bersama-sama kita mengadakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami di Wanita hari ini merakamkan ucapan takziah untuk keluarga dan juga seluruh sanak saudaranya. Baik, kita terus saja bersambung dengan WHI kita pada hari ini dan bercerita tentang mak ayah ni. Ada mak ayah bila kita kecil kita nak, saya nak anak saya membesar, saya nak anak saya tinggi. Betul tu. Dan bercakap mengenai ketinggian anak-anak remaja ini juga ada sesuatu yang ingin kami kongsikan. Adakah remaja anda ingin menjadi tinggi lagi? Jangan terlambat. Sekarang ni adalah peluang terakhir nak capai ketinggian optimum. Nak tahu lebih lanjut lagi? Jom saksikan Apa Kata Doktor setiap Selasa jam 10.50 malam hanya di TV3. Saksikan. Anak remaja anda nak tinggi lagi, jangan terlambat kerana inilah peluang terakhir untuk bantu mereka mencapai ketinggian optimum. Nak tahu lebih lanjut, pastikan anda bersama dengan saya dalam Apa Kata Doktor jam 10.50 malam setiap Selasa hanya di TV3. Tim CKG, Tim CKG. Jangan lepaskan peluang terakhir untuk mengejar tumbuh besaran dengan Pediasure 10 Plus untuk remaja. Hey, Tim CKG. Anda tahu kenapa anda perlu menyaksikan Selasa 10.50 malam. Minggu lepas kita dah bersiaran. Minggu ni kalau nak anak-anak tinggi nak tahu macam mana, tengok Apa Kata Doktor. Jangan lupa. Okey, baik, itu Apa Kata Doktor. Dan hari Jumaat lalu kita semua dah tahu bahawa Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35 berlangsung dengan gilang gemilang di Istana Budaya dan antara pemenangnya adalah Farin. Kalau kita tengok bintang paling popular lah yang saya katakan, Yak Ye kita, sebab juga perlibatan beliau 37 tahun. Betul. Daripada kecil sampai ni saya rasa beliau layak untuk menerimanya, dan kemudian untuk pelakon filem dan juga drama. Drama kita tahulah siapa kan. Siapa lagi yang mungkin awak ingat? Antaranya yang saya ada tengok adalah Ellie Mazlin, dan kita kira juga ramai di antara mereka ini juga yang sebenarnya penglibatan mereka dalam dunia seni ini dah lama. Betul. Membuktikan bahawa rezeki itu datang dengan usaha, rezeki itu tak datang bergulir. Kena ada sesuatu. Kadang-kadang membuatkan saya tertanya, saya ini popular lagi ke tidak? InsyaAllah awak masih hero Malaya. Okey, apa-apa pun kita saksikan perkongsian kita mengenai ABP BH. Jom kita saksikan. Baik. Tanpa membuang masa, baik kita teruskan dengan kategori pelakon wanita TV popular. Yes. Calon-calonnya. Buka. Teka. Pemenang Ana Jobling. Saya tepuk Tepuk dulu. Kerana saya tak tepuk, kerana saya kelu, lidah saya tak terkata.
ada seseorang di sebelah saya. Oh, ini dia kita bawakan kepada anda pemenang aktris TV popular BBNU, wanita popular dan couple TV popular. Anugerah bintang popular berita harian ke-35 hat-trick kata orang. Itulah. Saya tak bawa yang couple dengan dia tu, saya punya piala tu saya tak bawa. Di mana? Oh, bukan saya. Okey. Baik, kita bersama dengan Ana Jobling berada di studio wanita hari ini. Terima kasih Ana bersama kita. Thank you. Walaupun dalam keadaan mungkin sibuk dengan jadual dan sebagainya, bersama dengan kita pada hari ini. Okey. Okey, kita Ana, nak cerita. Kali pertama dicalonkan di ABPBH ke-35. Betul. Betul. Dahsyat kan? Sekali je terus dapat 3 kat depan kita ni. Mungkin perasaan Ana sikit. Oh my God, Alhamdulillah. And I'm bersyukur sangat-sangat. I'm so happy sebab ni first time Ana dicalonkan untuk ABPBH. First time pergi. So dapat tercalon pun Ana macam bersyukur sangat-sangat. Tapi dapat menang semua kategori yang Ana dicalonkan is, I don't know, I'm speechless. Betul lah. Okey, bukan senang tau. Kali pertama saya dulu banyak kali dicalonkan pun tak menang juga. Tapi tak apa. Okey, tapi saya nak beritahu dengan Ana sebenarnya ABPBH adalah anugerah yang berprestij dan di negara kita ni sebenarnya, dan tahniah untuk Ana lah. Kalau kita tengok banyak trofi ni. Okey. Tapi mesti ramai nak tahu jugalah tentang mungkin apa perancangan selepas ini setelah bergelar popular dan apa lagi yang mungkin Ana nak lakukan apa lagi? Selepas ni Ana akan berlakon kat Indonesia pula. Lepas tu Ana akan ada satu lagi drama kat Malaysia. So Ana pergi Indonesia and then balik kepada Malaysia juga. Okey. Jadi cukuplah tahun ni dah penuh lah jadual lah. Dah penuh sampai 2 tahun. Ana sendiri fenomena Melur untuk Firdaus 1 dan juga 2. Kita tak nafikan lagi gandingan dengan Merkin juga satu fenomena. Kalau agaknya lah kan, kalau bukan lakonan, Ana sekarang masih di pentas peragaan atau macam mana? Ana tak nafikan yang Meluntuk Firdaus tu memang naikkan nama Ana. Tapi Ana rasa sebab Ana dah about 5 tahun dalam industri, so kalau nama Ana tak naik disebabkan Meluntuk Firdaus, Ana rasa Ana still akan bekerja keras untuk cuba naikkan nama Ana. So I think still akan berlakon juga. So yeah. Akan berlakon. Okey, dan kalau kita lihat juga anugerah couple kan, dan kemudian dikaitkan dengan hero awak lah, iaitu mungkin katanya baru dah akan bukan baru dah 5 tahun juga sebenarnya kan. Dah 5 tahun. Okey, tapi mungkin selepas ni selalu saja dipasangkan dengan Merkin dan sebagainya. Mungkin aktor-aktor lain yang mungkin nak dijadikan gandingan. Abang. Itu politik. Abang Farid Ahmad lah. Wah, terima kasih pasal saya suruh dia sebut tu Okey. Tapi sejujurnya mungkin siapa yang lain? Hero Abang Betul Kushairi sebab dia pun baru menang filem pelakon filem popular. Yes. Abang Adi Putra, ramai je sebenarnya. Okey, tapi bila bercakap tentang tu juga, ini soalan yang tak ada kat dalam ni, saya juga tanya. Okey, genre yang mungkin Ana nak cuba. Macam ni cinta dah cinta lah. Cinta dah cinta. Watak seterusnya. Ana rasa mungkin either action ataupun cerita hantu, thriller, psychotic thriller, something like that. Tu yang Ana nak buat. Kalau Ana sendiri pengarah-pengarah yang ada di Malaysia, siapa yang Ana teringin nak berada di bawah arahannya? Oh my God. Ramai antaranya. Oh my God, there's so many. Ramai sangat. Awak tanya saya pun sebenarnya sekarang ni dah ramai tu Ana. Ramai sangat. So okey. Baik, okey Ana, mungkin kita beri peluang untuk Ana mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton, kepada peminat-peminat yang mengundi mungkin terus maju jaya untuk Ana sendiri, silakan. Yes, okay, so all my fans kat Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, Thailand, seluruh dunia, thank you so much sebab vote untuk Ana tak pernah berhenti. Thank you guys so much. I love you and thank you for supporting me. This is all sebab you guys. Kalau you guys tak vote untuk Ana, tak support Ana takkan dapat semua trofi ni. So thank you so much. I love you. Okey, Ana, jadi sebelum kita ke topik ni, macam Ana, kita sayang semua orang, I love you sana sini, tapi perlu juga tak kita menyayangi diri sendiri? Of course. Kenapa? Sebab we are responsible for our own happiness. Itu saya suka. Okey, itu adalah topik yang kita akan bincangkan bersama dengan anda sebentar saja lagi. Apapun sekali, terima kasih kepada Ana datang. Terima kasih banyak dan tahniah sekali lagi. Dan kepada anda, okey, hari ini topik kita saya sayang saya. Seperti mana yang kita dah tanyakan kepada Ana tadi. Jadi kepada anda, kalau ada sebarang mungkin perkongsian ataupun mungkin ada sebab kenapa kita perlu sayang diri kita sendiri atau apa-apa saja pertanyaan kepada tamu kita, kongsikan di Facebook kami Wanita Harian TV3, dan jangan lupa
lupa TikTok dan juga Instagram kami. Dan anda juga sebenarnya boleh menonton kami di Tonton HD. Stream Betul tu. live. Jangan lupa untuk saksikan kami berdua sepanjang 1 jam ini dengan pelbagai info dan juga manfaat menarik. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita ke perbincangan seterusnya. Idaman. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Nek, lapar tak? Nak kita makan sikit? Sedap tau. Panas lagi. Makan Nek. Nanti lapar nanti macam mana? Makan. Try sikit-sikit je. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu memandang engkau. Aku cuba untuk Okey, mulai Nek. benar. Tak benar Nek. Aku nak hantar Fatin pergi sekolah. Lepas aku dah siap nanti, aku nak pergi kerja terus. Tengah hari nanti aku singgahlah tengok Nenek. Ika dapat nombor 20 pun ayah ada bagi. Fatin bila? Waktu darjah 1 pun sama. Abang kata kalau dapat nombor 1, abang beli apa je. Tapi bila? Diriku dipeluk, ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Maafkan salah silapku tak. Baik, itu dia sikit pengungsian daripada drama Ada Tuhan, di mana kalau kita lihat sebenarnya itu antara satu situasi. Salah satu situasi di mana kita terlalu menjaga, menyayangi orang lain, memikirkan orang lain sehingga kita terlupa diri sendiri, dan ada kalanya kita ni tak ada orang nak jaga kita. Macam kita tak ada orang nak sayang kita. Kita pula yang macam terabai. Tapi mungkin adakah hakikatnya berbeza? Ataupun kita kena sayang diri kita sendiri dulu. Saya rasa kita kena sayang diri kita sendiri dulu. Sebab apa? Kalau kita jaga diri kita, kita sayang kita boleh jaga dan juga sayang dengan orang di sekeliling kita. You are responsible for your own happiness. Bak kata ada jumbling. Tadi, ya. Okey, baik. Dan kita bawakan 3 orang tetamu di studio yang saya kira tak asing lagi di studio wanita hari ini. Di sebelah kiri Fahrin adalah Fiza. Halo, sihat eh? Alhamdulillah sihat. Oh, nampak ini banyak kasih sayang. Sihat dan bahagia. Dan bersama kita rakan artis kita Ari Kelangit pada hari ini. Terima kasih. Sihat ya, Ari? Sehat. Dengan nama anaknya yang unik. Apa nama anaknya? Langit Al-Fatih. Langit Al-Fatih. sama dengan nama band Kelangit. Dan di hujung sekali juga Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi. Sihat ya, Doktor? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Doktor mesti serius sangat ni. Macam mana Doktor? Menyayangi diri sendiri? Sayang diri sendiri. Sayang diri sendiri. Dah ala-ala Doktor kata sayang diri sendiri. Kalau kita lihatlah, sebenarnya ini satu, bukanlah dilema, tapi memang benar-benar berlaku yang kadang-kadang secara individu pun kita sendiri tak perasan. Yang pentingnya sekarang ni, kenapa kita perlu menyayangi diri sendiri terlebih dahulu? Saya tambah terlebih dahulu. Wow. Okey, topik yang sangat menarik yang berlaku setiap hari dalam hidup kita. Sebab tu ada pepatah yang mengatakan apa, biarku menjadi lilin. Kan? Okay. Ada lagu lagi kan? Maknanya nak kena nyanyi ya? Kau jangan, Farin. Ramai orang tak boleh cari makan nanti. Okey, jadi bila kita kata sayang diri sendiri ni, sebab apabila kita nak melakukan sesuatu untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk ibu bapa, untuk masyarakat, kita perlu, pertamanya sekali, kita perlu sihat. Kita perlu kuat, kita perlu ada tenaga, kita perlu ada duit, kan? Kita perlu ada pengetahuan, ilmu. Jadi sayang diri sendiri ini maknanya dalam kita mengambil berat orang lain, melakukan pengorbanan untuk orang lain, dalam masa yang sama jangan lupa untuk jaga diri sendiri. Kan, sebab kalau kita lupa, katakan terlalu berkorban untuk orang hingga lupa diri sendiri, bimbang nanti yang kepatut kita boleh berkorban untuk satu tempoh yang lama, akhirnya kita pun jatuh sakit. Begitu juga dalam hidup berumah tangga, dalam percintaan, ya. Dalam kita sayang orang lain, kita sayang pasangan kita, dalam masa yang sama kita kena sayang diri kita sendiri. Kadang-kadang kerana tak sayang diri sendiri, itulah ramai dalam keluarga ni, ada keluarga yang akhirnya
makan hati, kemudian menjadi mangsa kepada penderaan dan sebagainya. Terus bertahan kerana sayang anak-anak, kerana sayang keluarga, institusi keluarga yang dibina, dan akhirnya diri sendiri merana. Jadi oleh sebab itu sayang diri sendiri bukan bermakna kita tak nak sayang orang lain, tetapi kita nak buat yang terbaik kepada orang lain. Jadi kita kena tengok dalam diri kita dulu, dalam diri kita sendiri dulu. Faham, dan saya kira sayang diri sendiri ini juga bukan semata-mata perlukan duit untuk bahagiakan diri untuk beli barang. Sebagai perempuan lah kan, mungkin sayang diri sendiri perlukan me time dan sebagainya, perlu beli barang, perlu tengok wayang, perlu bersembang dengan kawan-kawan dan sebagainya. Macam Fiza sendiri sebagai seorang dia ibu. Perempuan, dia tanya perempuan. Perempuan lawannya perempuan. Okay. Macam Fiza sendiri, apa agaknya perbuatan yang Fiza lakukan untuk zahirkan rasa sayang kepada diri sendiri? Okey, macam saya sering kali dengar words sayang diri sendiri dulu. Orang kata macam kita selfish ataupun kita panggil sebagai pentingkan diri sendiri. Tidak. Sebab kata Dr. Tengku tadi, kalau kita tak boleh nak sayang diri kita terlebih dahulu, macam mana kita nak bertanggungjawab untuk kita sayang orang lain? Betul. Nanti bila awak marah dengan diri awak sendiri, nanti of course anak-anak dan juga suami pun akan marah juga. Awak takkan mungkin boleh bertahan kalau awak tak sayang diri awak dulu, kalau awak tak happy. Dan macam saya sendiri, jangan fikir macam me time ataupun sayang diri sendiri, nak kena pergi shopping barang berjenama, nak kena pergi buat rambut, nak pergi buat kuku. Tak. Kadang-kadang kita tidur, betul, pun kita rasa itu adalah me time kita. Kadang-kadang bila suami memberikan kita masa untuk kita mandi dalam bilik air lama pun, itu adalah me time kita sendiri. Dan kadang-kadang macam kita beribadah sekalipun, baca Al-Quran, itu juga adalah di antara sayangi diri kita sendiri, me time kita juga. Me time ni bagi saya maksudnya adalah cara macam mana untuk anda berseorangan. Maknanya untuk you berangan-angan, untuk you macam fikir apa lagi plan ataupun strategi untuk bahagiakan ibu bapa dan juga suami. Itu adalah definisi saya bagi sayangi diri sendiri. Macam saya dapat tidur, alhamdulillah. Itu me time saya. Kalau saya dapat pegang tangan dengan suami saya, kalau pergi jalan-jalan pun saya dah rasa macam saya adalah wanita yang terbahagia. Walaupun banyak kali bergaduh dan sebagainya kan. Itu belakang tepi. Tapi yang pentingnya sayangi diri sendiri ni, apa-apa pun boleh jadi asalkan anda mampu tersenyum setiap hari. Maksudnya salah satu cara kita menenangkan diri kita sendiri. Betul. Kita maksudnya kita fikir diri kita sendiri ni. Sebab tu itu suami dia ada mesej saya, dia kata mandi lama sangat ni. Tidur pun lama sangat. Tak, itu cerita tipu saya. Okey. Baik, Ari. Okey. Kita jadi orang lelaki doktor lelaki ni fitrahnya memang kita yang provider, kita giver. Kita pemberi, dan kemudian kita sentiasa ada orang kata expectation, jangkaan untuk kita sentiasa memberi, melindungi. Kadang-kadang itu ada satu seolah macam tekanan juga kepada kita. Dan ada kalanya juga kita terlupa bahawa diri kita juga perlu disayangi. Jadi bagaimana sebenarnya seorang lelaki membahagikan ataupun menyayangi diri sendiri sebenarnya, selain daripada kita memang sebenarnya beri pada orang lain. Sama juga pasal kiri kanan saya ni dua-dua dah hebat. Kan, apa yang saya nak cakap sebenarnya diorang dah cakap dah. Saya sampai tak keluar apa benda saya nak cakap. Kalau gitu nyanyi je dah dia. Cara macam saya sendirilah. Bersendirian dalam macam ni, bersendirian kadang bawa kereta, dengar lagu, itu ialah cara dia. Untuk sayang diri sendiri, tapi jaga kesihatan. Sebab bila kita jaga kesihatan, banyak macam kita, macam saya ada wife, ada anak kan. Bila kesihatan tu terjejas, macam mana kita nak bagikan diorang, kita nak berkhidmat untuk diorang. Betul. Tapi kalau saya ubah sikit soalan saya. Di mana kalau kita lihat, kadang-kadang bila orang kata bila kita me time sangat, kita sibuk dengan diri kita, orang kata kita pentingkan diri sendiri. Dan sampai ada masa pula orang rasa tidak disayangi pula. Jadi macam mana kita nak bagikan tu, nak taklah nampak sangat yang kita ni sebenarnya sibuk. Kena curi-curi lah. Kena curi-curi, jangan bagi tahu. Curi-curi masa. Jangan bagi tahu ni. Sebab tu time kita kena tahu kat mana yang sebab kita kena jaga hati kan. Benda ni kita kena jaga banyak hati. Betul. Nak jaga hati itu juga. Time kita drive, time kita tengah time-time ada masa terluang mana yang kita rasa kita boleh curi, time tu. Yalah. Orang macam kita ni mesti ada masa kita yang bersendiri sekurang-kurangnya, dan itulah kita kena pandai-pandai untuk mungkin pujuk hati, bercakap dengan diri sendiri. Rawat diri sendiri. Tapi sebenarnya kan, saya sebenarnya risau tau. Sebab ini adalah orang yang memang dekat dalam industri memang ada masa sendiri. Tapi macam mana contoh suri rumah tangga? Ya, betul. Ataupun mereka yang bekerja sebagai kontraktor ataupun orang-orang lain yang tak pernah faham pun berkenaan dengan definisi me time tu, kadang-kadang saya takut
diorang sendiri sebenarnya terseksa tapi dia tak pandai nak bagi tahu orang. Ya. Kan? Betul. Dan bercakap mengenai suri rumah tangga ini juga, saya kira mereka ini 24 jam dengan anak, dengan kerana anak nak mandi, nak pergi tandas, nak tidur, nak nap dan sebagainya, semua anak kat tepi. Ini kisah benar. Mereka ni sibuk dengan anak, sedangkan suami memang mereka mencari nafkah, perlu keluar dan sebagainya, tapi mereka ini bagaikan stuck untuk suri rumah 24 jam ini. Apa agaknya yang boleh mereka lakukan untuk bahagiakan diri mereka sendiri? Curi sedikit masa yang tak berapa nak ada tu. Okey, saya tambah sikit situasi supaya kita boleh ni. Yang jaga orang sakit. Betul. Ni sebagainya. Okey. Pertamanya sekali, kita kena faham bahawa bagaimana kita menterjemahkan sesuatu tindakan kita. Okey, kita sentiasa boleh melihat sesuatu perkara itu daripada dua sudut pandang. Kita nak ambil daripada yang negatif boleh, kita nak ambil daripada yang positif juga boleh. Cara kita memandang. Jadi contoh, seorang suri rumah, kalau dia lihat bahawa dia sibuk bangun pagi, kemudian nak kena uruskan rumah tangga, uruskan anak-anak, nak basuh baju, lipat baju, kemas rumah, balik nak kena masak lagi, banyak. Kan? Kalau dia lihat itu sebagai satu beban, maka ia akan bertambah lagi kesakitan yang akan dialami, kepedihan tu jadi lagi berat, lagi susah nak buat sebab dia rasa itu sebagai satu beban. Tetapi kalau dia lihat itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, maknanya dia seronok, seronok tengok anak-anak membesar depan dia, dia seronok maknanya dia masih, kalau dia terpaksa uruskan rumah tangga, bermakna aku masih ada lagi sebuah keluarga yang bahagia. Kan? Bayangkan kalau dah tak perlu ada rumah tangga, mana tak ada pasangan, tak ada anak-anak. Jadi kita kena lihat daripada sudut pandang yang boleh membahagiakan kita. Sebab bila kita melihat itu sebagai satu perkara yang membahagiakan, maka kita seronok. Buat itu satu keseronokan. Menggembirakan orang itu satu keseronokan. Jaga orang sakit itu satu keseronokan. Cuma kita kena faham bahawa badan kita ini ada hadnya. Okey, kita punya penat, sampai waktu kita akan penat, sampai satu waktu kita akan rasa bosan, sampai satu waktu kita akan rasa macam tak ada orang sayang. Jadi perasaan itu akan wujud. Jadi menyedari akan perasaan itulah perlu kita ambil masa untuk berehat ataupun ada masa yang kata me time. Jadi kita kena ambil masa, bukanlah nak me time tu tiap-tiap hari nak kena me time. Betul. Bukan. Kan bila sebatan. Tiap-tiap hari nak tidur lama misalnya. Misalnya. Contoh. Jadi kita tahu signal. Tubuh kita, pemikiran kita, dia dah bagi signal bahawa kita perlu sayang diri kita. Masa itulah kita ambil peluang untuk me time ke, untuk sayang diri, untuk keluar bercuti, untuk berehat dan sebagainya. Dan saya kira salah satu lagi mungkin boleh tambah ialah orang sekeliling juga, support system di sekeliling juga harus memahami peranan orang seperti ini. Okey, betul, setuju sangat tu. Baik, itu pandangan perkongsian. Okey sikitlah, nampak macam gelabah situ kan. Okey, baik, ini perkongsian daripada rakan-rakan kita di studio. Kita nak kongsikan juga pendapat kata-kata rakan-rakan kita di Facebook, antaranya daripada Amin Nuruddin. Katanya tak salah kita cuba bahagiakan orang lain, tetapi biarlah kena pada cara dan keadaannya, terutamanya bahagiakan keluarga. Tapi kalau pada saya, untuk bahagiakan diri sendiri, saya akan beli barang idaman saya dan makan makanan kegemaran saya ikut kemampuan, dan pada saya ia tidaklah mendatangkan masalah pada orang lain. Janji kita happy seadanya. Okey, saya nak tambah sikit. Puan Halijah ni, Puan Halijah ni setia dengan kita ni. Assalamualaikum pengacara kesayangan WCI TV3. Waalaikumsalam. Saya sayang saya. Semestinya sayang diri agar mendapat keredaan dan kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Macam mana yang doktor katakan tadi, sayang diri, jaga diri agar jadi terbaik untuk semua orang. Tapi itu adalah orang yang kena ada strong mindset lah sebenarnya. Dia sentiasa memujuk hatinya sendiri, sama juga situasinya. Okey, tapi kan ini ada satu lagi situasi yang menarik, di mana bila kita menyayangi orang, bila kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang kita juga mengharap kita disayangi semula. Balasan. Kita dijaga. Sebenarnya nak kata balasan macam kita tak ikhlas, tapi itu adalah fitrah manusia. Baik dari segi percintaan ke apa kan. Kadang-kadang ada kalanya bila benda tu tak terbalas, benda tu tidak dibalas, kita rasa kita dibuli, kita rasa kita dipergunakan. Macam mana tu Fiza? Okey, sedia maklumlah macam wanita kalau dicintai, contohlah kita rasa dicintai, lelaki pun sebenarnya nak rasa dicintai atau disayangi. Betul. Di antara kawan-kawan pula, contohnya kalau macam orang wish kita birthday, kita pun mesti expect yang macam okey, masa hari jadi nanti pun kita kena wish dia birthday. Faham tak? Mesti ada simbiosis dia. Maknanya
what you give, you get back. So kalau macam contoh daripada segi anak-anak juga, kalau macam kita tengok anak-anak kita bagus dekat dalam dia punya pembelajaran, kita sebagai mak pun kita nak hidangkan makanan yang terbaik. Betul. Jadi macam saya sendiri, saya sentiasa berfikir tak apa, kita kena ikhlas. Walau macam mana daripada sudut hati tu, kita rasa macam alah kan bagus kalau ada orang boleh buat macam apa yang kita buat ni kan. Walaupun dekat dalam hati tu. Dia meluahkan perasaan sekarang. Tapi kita memang still kena juga cari macam mana longkang jalan macam mana sekalipun untuk sentiasa positif. Sebab bila you tak reverse psychology you balik, you akan rasa macam hampa. You akan rasa macam aku korban ni sia-sia ke? Aku cinta kau seorang ke? Bila kau nak cinta aku balik ni? Takkanlah aku je nak memberi, bila aku nak menerima. Sentiasa akan ada fikiran macam tu. Tapi by hook or by crook, sentiasa kena cari jalan untuk berfikir bahawa aku buat lillahi ta'ala, aku buat kerana ikhlas dan aku buat sebab aku tahu kalau saya buat baik, insya-Allah orang pasti akan buat baik dengan kita. Mungkin saya buat baik dengan Farin, Farin tak buat baik dengan saya, tapi mungkin Syirah akan baik dengan saya. Tapi itu contoh je kan? Itu contoh. Baik, saya kira untuk kita dapatkan aura positif, untuk kekal positif ini juga adalah penting untuk kita tidak membandingkan diri kita dan juga untuk kita membandingkan orang lain. Mungkin kita kena hargai diri kita sendiri dan sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan jadi sedikit down dan sebagainya. Ari sendiri, macam mana Ari melihat kita tak sepatutnya membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain untuk kita lebih hargai diri kita, apa yang kita ada. Dan juga kalau kita nak tengok sebenarnya macam tadi kita akan merasakan kalau macam dalam hubungan rumah tangga sendiri, dalam menghargai sendiri kan, macam mana agaknya kita nak faham bahasa pasangan tu. Oh, dia sebenarnya sayang aku ni. Dia sebenarnya sedang membalas cinta aku ni walaupun kadang-kadang tak cakap pun. Macam mana kita nak cari tu? Dia memang dia akan datang, benda tu akan datang sendiri. Macam saya sendiri pun benda tu kita tahu masa bila dia mengajuk, masa bila dia nak sayang lebih, masa bila dia nak perhatian kita dah dapat. Tapi sebenarnya kebanyakannya kita kena pandai-pandai sendirilah. Kena pandai-pandai cari sendiri. Sebab dia takkan bagi tahu. Okey. Okey, baik. Saya nak cakap tak boleh tepat. Kita sampai tu. Baik, doktor. Sampai. Okey, baik doktor. Okey, kita faham apa Ari cakap. Farin. Tak payah, saya tak puas hati. Selalu kalau isi sayang selalu dia buat apa? Isteri saya. Macam-macam dia buat. Antaranya? Masak lah. Apa makanan kegemaran yang isteri selalu masak? Pernah tak awak me time ni drive sorang-sorang atau awak tak balik dia dah masak dah? Dia perasaan itu panggil apa? Hati-hati. Chemistry. Borak hati-hati. Saya dengan wife saya banyak borak hati-hati. Tak perlu bercakap banyak pun. Ini power. Ini low maintenance nak jaga. Apa Syirah? Kita nak tanya pada doktor Syirah. Okey. Doktor, bila kita tadi tentang jaga orang, tentang burn out, even dalam percintaan, perhubungan, di manakah batas kita? Di manakah kita perlu kata berhenti dan tarik diri? Letak full stop, letak full stop, lari terus ataupun bila tak patut kita balik ke? Bagaimana? Dia benda ni subjektif tau. Dia nak letak kata full stop bergantung kepada pertamanya sekali berapa kuat kita. Ketahanan diri seseorang tak sama. Tak sama. Dan macam tadi, apabila Fiza kata, kita buat kena ikhlas, lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala tu tinggi, apa pun tak apa, dia redah aja. Sebab dia percaya di penghujungnya ada kebaikan yang Allah sediakan untuk dia. Maka, dia nak kata full stop ni, yang boleh saya berikan sebagai satu panduan lah, selagi ia tidak memudaratkan diri. Contoh misalnya, selagi kita tak jatuh sakit, kan, kalau kita jatuh sakit kita dah tak boleh nak paksa diri, selagi kita nak membantu orang lain, selagi kita tak jatuh bankrupt pokai, kan, kalau kita duk bantu orang sampai kita pun menanggung hutang keliling pinggang pun susah juga. Maknanya kita tahu di mana kita nak berhenti itu selagi
apa yang kita lakukan tidak memudaratkan kita, tidak memudaratkan orang-orang yang kita sayang sekeliling kita. Jadi kita bolehlah nak berkorban ke, nak memberi ke, nak apa ke, tak jadi masalah. Tapi kalau benda tu memudarat, terutama kadang-kadang kalau mudarat kita sahaja tak apa. Tetapi bagaimana kalau dia memudaratkan orang sekeliling kita, memudaratkan kaum keluarga kita, kita mungkin ada kekuatan, ketahanan untuk bertahan. Tapi belum tentu pasangan kita, belum tentu anak-anak kita. Jadi oleh sebab itulah kita kena tahu selagi dia tidak membawa mudarat itu, okey, teruskan. Dan selagi ia kita rasa bahagia. Sebab apa kadang-kadang kita buat sesuatu, kan orang nampak kita banyak berkorban tapi kita tidak pernah merasa bahagia. Jadi sukar juga. Kan orang nampak ya Allah dia ni banyak berkorban tapi hati kita sendiri terluka. Jadi oleh sebab itu kita kena buat sesuatu itu selagi yang membahagiakan kita. Teruskan sahaja. Sebab itu kita lihat ada di antara pasangan yang sampai kepada tahap bertahan. Kalau kita fikir ya Allah, kalau aku di tempat dia, aku dah lama minta cerai, contoh misalnya kan. Berlaku macam tu kan. Tetapi kenapa dia tidak minta cerai? Sebab ada sesuatu, dia ada kekuatan dan dia juga ada sesuatu yang difikirkan. Kadang-kadang fikirkan masa depan anak-anak dia. Dia dah tak boleh nak tahan. Tapi kalau anak-anak dia macam mana? Jadi oleh sebab itu, banyak perkara itu saya kata, full stop, sangat subjektif. Sebab tu yang paling penting, kadang-kadang kita kena malam-malam bangun, kita buat istighfar, solat sunat taubat, tahajud, dan kita buatlah solat sunat istikharah. Apakah yang terbaik untuk hidup kita dalam memilih sesuatu itu tadi. Kadang-kadang bila timbul keadaan seperti itu, hanya Tuhan je tahu apa ada dalam kita nak cerita pun kadang orang pun takkan faham. Betul, saya setuju dengan apa yang doktor katakan tadi. Memang situasi sebenar yang berlaku, kita bertahan disebabkan sesuatu situasi. Tapi perlu ke kita ni, Fiza, tunggu sehingga kita ni dah jatuh sakit, kita ni dah, kata orang dah penat, dah burn out, barulah kita teringat nak sayangkan diri sendiri. Kerana itu pengalaman. Ceritakan pengalaman sedikit. Selit sikit. Seperti yang macam Dr. Tengku cakap, selagi tak memudaratkan diri sendiri, kita sendiri sebagai ibu, wanita ataupun manusia sendiri tahu bila masa patut untuk you relax. Sebab kadang-kadang bila you dah terlalu penat bekerja, you tahu bila you haus, you tahu bila you lapar. Sama juga kalau you penat. Masa tu pun you tak payah tunggu you sakit. You kadang-kadang macam you rasa bila you stres, bila you rasa you marah semua orang, bila you rasa macam you tak nak berkawan dengan semua orang, you rasa macam tak nak tengok dekat dalam social media, ataupun you rasa macam you merajuk dengan diri sendiri, itu pun sebenarnya adalah di antara signs ataupun tanda-tanda bahawa anda perlu sayang diri anda. Maknanya you sendiri kena realise bahawa sign tu dah keluar. Macam traffic light. Okey, dah kuning dah. Dah kuning dah. Maknanya masa untuk kita berhenti. Jangan terus pecut je. So you sendiri kena realise bila masa yang you kena letak koma ataupun you letak full stop. Dan kalau macam saya sendiri, takkanlah saya sampai nak kena tunggu sampai saya dah bedridden. Barulah suami saya nak tahu, oh Allah, you banyak kerja rupanya. Barulah sedar. Tak. Kena sentiasa berkomunikasi dengan pasangan. Kena sentiasa bercakap dengan kawan-kawan, kenapa saya tak boleh selalu keluar dengan awak-awak. Maknanya saya tak boleh nak pergi karaoke ke, ataupun macam kita pergi jalan-jalan peledek. Tak. Sebab saya ada komitmen saya sendiri. Saya perlu pentingkan keluarga saya terlebih dahulu. Tapi bila saya rasa macam saya perlu me time, saya akan cuba curi juga masa untuk saya keluar me time. Jangan sampai tunggu jatuh sakit, sebab nanti bila kita dah jatuh sakit, anak-anak ni nanti yang akan sedih. Suami juga yang akan sedih dan dia sendiri akan salahkan diri sendiri. Sebab seolah-olah macam dia sakit, saya sakit, dia sebabkan tak membantu. Okey, baik. Bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, me time tu penting. Perlu. Saya nak tanya Ari. Ari, come on Ari. You can do it, Ari. Ari sendiri, macam mana Ari sayangkan diri sendiri? Mungkin pergi beli barang-barang yang Ari minat. Mungkin jam ke, jaket ke, pergi buat rambut ke. Ari sayangkan diri sendiri macam mana? How do you reward yourself lah? Yes, self-reward itu. Makan. Saya suka cek kedai-kedai makan, tempat makan macam tu je. Okey, selalu bila dah macam tu, adakah berkongsi bersama pasangan ataupun macam ada orang sebenarnya tujuh artis ni dia bawa juga pasangan dia walaupun macam buat hal masing-masing. Tapi macam Aris ni macam mana? Sama juga macam tu. Kadang saya bawa dia, kalau kadang saya macam tadi saya curi juga. Terpaksa curi juga. Curi makan seorang-seorang. Curi makan seorang-seorang. Ini bagus. Bagi kepada isteri Ari, tolong pastikan dia ni tak banyak mencuri ya. Tapi tak apa, kalau untuk kebaikan itu tidak apa. Okey, baik. Doktor, untuk sedikit sebanyak berbaki seminit dua ni, kalau boleh sedikit rumusan ringkas untuk topik kita hari ini.
kita lihat bahawa setiap manusia itu dicipta berbeza. Kalau kita lihat ada orang yang hilang keupayaan diri, yang tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak cukup sifat anggota. Tapi kalau begitu sekalipun, mereka tetap kena sayang diri sendiri. Jadi sayang diri sendiri ini maknanya kita kenal pasti dalam diri kita apa kekuatan kita, ya, apa kelebihan kita yang boleh kita, bakat kita yang boleh kita asah dan kemudian kita kedepankan untuk menjadi manfaat pada orang lain dan juga memuaskan hati kita. Jadi semua orang boleh sayang diri sendiri, antaranya ialah jaga kesihatan. Ya, jaga kesihatan, jaga otak kita ni jangan selalu ada perkara-perkara negatif, toksik semua masuk, kan? Jaga circle kita, di mana kita berada, dengan siapa kita bergaul, supaya kita nak sayang diri kita kena jaga circle kita. Kita nak sayang diri kita bergaul dengan kumpulan yang asyik popet mengatur kita, tu pun payah juga. Dan yang paling penting, saya sayang diri sendiri, sentiasa cari ilmu, asas bakat, asas skill, dan insya-Allah kita boleh berjaya dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita pun punya nilai kita sendiri, harga diri dan maruah kita sendiri. Kan, okey, Fiza, pesanan air. Kalau katalah ada mereka di luar sana dah nampak tadi red flag, dah nampak tanda-tanda, apa pesanan untuk mereka? Saya pasti ramai sebenarnya wanita ataupun manusia, saya mengambil contohlah termasuk lelaki termasuk lelaki, macam ibu saya sendirilah sentiasa berkorban untuk ayah saya. Wah, dia bukan mengadu pasal ayah ke apa tau, tapi saya dapat tahu bahawa dia bergantung kepada tahap kesabaran masing-masing. Jadi saya sarankan kepada sesiapa sahaja yang mungkin anda merasakan bahawa anda dah berkorban wang ringgit, dah berkorban masa, dah berkorban tenaga, kena sentiasa tegas dengan diri sendiri bahawa anda masih lagi perlu berehat. Berehat bukannya maksud ambil masa jangka masa berbulan-bulan, bertahun-tahun apa semua, tapi ambillah curi-curi masa. Macam Ari kata tadi, apa sahaja yang mampu untuk menggembirakan anda. Mungkin anda berkebun, anda dah happy. Mungkin anda dapat pegang tudung yang anda suka, tengok dekat dalam social media pun dah boleh buatkan anda gembira. Kalau mungkin basuh dekat dalam shopping mall pun, anda dah ambil bau air conditioner tu pun anda rasa macam happy, silakan. Buat apa betul sahaja. dia suka shopping ni. Bukan, sebab preference orang lain-lain. So saya ambil take here and there. Contoh sekali. Yang penting apa-apa pun, mamis ataupun lelaki daddies, pergi main bola sepak, nak pergi lepak dengan kawan pergi, nak pergi minum teh ke apa semua silakan, main badminton apa semua silakan. Yang penting ambil sedikit masa untuk diri anda. Dan ada juga orang yang sebenarnya gembira dengan menggembirakan orang lain. Baik. Kan. Okey, baik. Terima kasih. Ada soalan ke Ari juga? Kita ada soalan selepas ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, Fiza Saad dan juga Ari. Kejap lagi kita akan bersama semula dengan Ari. Saya pun cakap tak betul lah. Okey, apa yang pasti saya kira sebenarnya satu pengisian walaupun dalam gelak ketawa kita ringkas tapi sepadat dengan pengisian yang memberi satu kesedaran kepada diri kita sendiri untuk menyayangi diri sendiri. Biar ku menjadi lilin memberikan cahaya. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terima kasih banyak. Wanita hari ini, wanita hari ini. Biarpun kau setia menunggu di sana, aku hingga ke ujung dunia. Tak pernah ku fikir sakitnya jiwamu, beratnya sesaku. Tiada suara hitam berbisik padaku untuk terangi segala kebutuhanku. Ku lepaskan segala di ruang yang satu, namun tiada berubah penyesalanku. Kelembutanmu meruntuhkan mataku, ku jatuh jauh. Biarpun kau setia menunggu
hatiku, jiwaku hanya untuk kamu. Biarpun kau setia menunggu di sana, hanya ku hingga ke ujung dunia. Tak pernah ku pikir hancurnya jiwamu, beratnya sesalku. Biarpun kau setia menunggu di sana, hanya ku hingga ke ujung dunia. Tak pernah ku pikir sakitnya jiwamu, beratnya sesalku. Aha, sekali lagi kita bersama dengan Ari dengan single terbarunya iaitu Hanyut. Betul? Okey, Ari, boleh kita berkenalan ke dulu? Awak lambat masuk. Lambat sangat. Tak, pasal saya menghayati lagu tadi tu. Mendayu-dayu. Lagu tu sedih Ri. Masuk. Sebab tu ya saya simpan yang belah sana, saya bawa datang belah sini. Cantik. Okey, boleh tak kita nak berkenalan dulu dengan di kiri dan juga kanannya. Ini nama? Haris. Haris. Ya, kita. Aiman. Okey, Aiman ada mic tadi. Aiman lah. Okey, Aiman. Okey, terima kasih Aiman. Alright. Okey, lagu ni Hanyut Ya. Okey, saya okey, tak apa. Sebenarnya tanya soalan seterusnya yang lebih menarik, saya nak tanya tentang erti lagu ni, penceritaan lagu ni. Penceritaan. Liriknya. Lirik dia mengisahkan tentang perhubungan lah. Okey. Kebanyakan kita sekarang banyak apps, sosial media ni kan dah sangat berleluasa. Ya. So kebanyakan banyak yang hanyut lah. Okey. Maknanya sosial media ni membuatkan perhubungan ni jadi lebih complicated kot. Ya. Saya sebenarnya setuju tau. Betul Syirah. Membuatkan nak sayang diri sendiri pun susah. Pasal kita sibuk tengok orang lain. Betul, itu yang dekat Facebook ada relationship status complicated. Okey, siapa di sebalik lagu ni, pembikinan lagu ini? Pembikinannya lirik dan lagu Kelangit dan Zimi. Zimi Sopas. Zimi Sopas. Okey. Salah satu lagi yang menarik juga tentang kumpulan ni ialah memang biola ataupun violin ni adalah salah satu daripada keunikan dan keistimewaan yang diketengahkan oleh Kelangit sebenarnya. Okey, mungkin Aman boleh komen ataupun Ari. Okey, silakan. Okey, sebenarnya Kelangit dia tengok keadaan contohnya macam kita try buat kelainan untuk akustik. Untuk akustik punya set kita Aiman ni kira kita import. Kita okey, import baik. dari Rusia. Okey, Aiman ni antara salah seorang kita punya teman juga. Okey. Untuk akustik punya set, jadi Kelangit try untuk dapatkan satu sound yang lain untuk akustik punya version. Kalau untuk full band punya version lain pula dia punya line up. Okey. Kalau kita Ari ada nak tambah? Kesedihan. Betul. Alunan violin atau biola tu kan. Akan rasa. Kalau kita lihat dekat music video ni juga, saya nampak drama tu macam Akram. Betul ke? Akram Floor 88. Boleh cerita sikit macam mana Akram boleh ada kat sini? Sebab Kelangit ni asalnya memang berdua je. So kalau mana yang kawan-kawan tengah tak ada job tu, kita akan panggil. Bagi ada job lah. Ya ke? Sharing is caring. Panggil saya ni. Kebetulan masa kita buat MV ni, kita cakap kita nak full band punya look. So kita panggil lah kawan-kawan yang tengah free macam Akram. Sebab plus lagu ni pun memang Akram yang main untuk recording punya session. Okey, dan ini merupakan single ketiga, dan apa harapan dan petara? Saya kira ini, kalau ikut saya memang suka lagu-lagu macam ni. Kurang lagu-lagu macam ni, leleh macam ni sekarang tau. Okey, jadi macam ni, adakah ini sebagai daripada strategi ataupun memang percaya ini satu putaran yang baik untuk masa sekarang? Okay, harapan moga-moga semua kurang hanyut lah. Ari? Semoga kurang hanyut, betul cakap Aris. Sebab kali ni kita keluar dengan lagu, sebelum ni kita banyak lagu putus cinta apa semua, tapi waktu tu Kelangit masih bujang. So sekarang masing-masing dah berumah tangga. Kita lebih kepada memberi nasihat lah. Nampak. Dulu memang dia orang yang putus cinta.
Sekarang dah bahagia, ada keluarga, kita nasihatkan orang. Jangan hanyut. Okey. Dan kalau ini tadi akustik, dan kalau full punya version akan bermuzik lah, muzik yang penuh. Okey, tapi ada tak perancangan juga? Kalau saya lihat sebenarnya ada juga pemuzik ataupun kumpulan terutamanya ada banyak social media ni, video mereka nanti dia ada buat akustik version dan pelbagai version. Ada perancangan juga untuk buat versi berbeza untuk video. Ada. Kita dah susun, cuma kita nak keluar satu persatu. Semua kita dah siapkan. Okey, baik. Jadi mungkin kata-kata akhir untuk para penonton, peminat untuk lagu Hanyut ini dan juga social media anda, Kelangit, silakan. Okey, kepada semua yang penggemar Kelangit, terus nonton Kelangit dan dengarkan single terbaru kita, single yang ketiga, Setelah Pusing Kita Hanyut. Dengarkan Hanyut dan follow social media kita, Kelangit Official. Kelangit Official. Okay, saya bukan apa tadi kata kawan-kawan tak ada job panggil kan. Saya kalau tak ada job pun jangan panggil. Saya rain ke laut. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiganya. Terima kasih Kelangit. Kami suka lagu ni. Kami nak lihat lagu ini di pentas AJL, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih Hari Kelangit bersama kita pada hari ini. Dan kepada anda semua, ada lagi sesuatu yang kami ingin kongsikan kepada anda. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ini yang istimewa kita nak kongsikan kepada dengan anda. Okey, di mana apa yang ada di hadapan kami ini iaitu Babas. Okey, sempena Hari Kari Malaysia Babas, mai pakat ramai-ramai kunjungi booth Babas di Karnival Jom Heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula 28 hingga 30 Julai di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Tawaran menarik serta hadiah menanti hangpa di booth Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas di Karnival Jom Heboh Babas. Jumpa anda di sana. Ya, jom heboh. Kamarnya Fiza dan Fatin pun akan berada di sana. Kalau nak jumpa mereka, bolehlah ke Karnival Jom Heboh. Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Mereka pergi Penang minggu ni. Main. Okey, jadi ini antara yang boleh dapatkan produk-produk menarik daripada Babas. Dan kalau kita tengok, inilah pack istimewanya lah kan. Okey. Jadi Babas adalah antara yang akan memeriahkan Karnival Jom Heboh kita di sana. Baik, selesai kita untuk hari ini. Awak tadi saya tengok macam pun ada curahan hati juga. Jadi awak ada sikit lah. Sayang, kita semua kena sayang diri sendiri. Awak pun mesti sayang diri. Walaupun awak sibuk dengan tugasan, awak provider katanya. Saya memang suka sayang orang. Tapi tak boleh, kita kena sayang. Tapi kena sayang diri sendiri. Kalau kita tak sayang diri kita sendiri, nak sayang orang pun kita tak mampu. Kita susah. Dan kadang-kadang janganlah, bila kita ramai lagi, ada banyak lagi dalam kehidupan kita yang memerlukan kasih sayang kita. Betul tu. Ada banyak lagi sudut positif yang boleh kita lihat. Termasuk kalau kita nak buat roti pun kena buat roti dengan kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, barulah gebu. Dan esok kami nak kembali dengan variasi roti bersama dengan rakan-rakan kami yang lain. Ada roti paung, ada roti apa lagi? Boom. Kita akan kembali dan macam-macam roti lagi lah. Jadi itulah menariknya Wanita hari ini. Pastikan anda Isnin hingga Jumaat 12.30 hari dan esok ramai yang sukalah. Ini bagi penggemar-penggemar roti, suka buat roti dengan kasih sayang, pastikan anda bersama kami esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri, sayang diri anda. Assalamualaikum. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri,